PAS nombor 1 mula berebut kerusi. Tajudin dilantik Duta Indonesia jadi spekulasi. Program Menteri Keuangan, ada anasir luar mahu pecah belahkan UMNO. Rupanya ini punca kenapa Tajudin dilantik sebagai duta. Peguam dan saksi bergaduh, perbicaraan 1MDB jadi tegang. Kita tak terima beliau sebagai calon Parlimen Bagan Serai, kata pemimpin PAS kawasan itu, merujuk kepada hasrat timbalan Menteri Perpaduan Negara Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal untuk bertanding di kerusi berkenaan. Yang dipertuanya Abdul Aziz Abdul Majid berkata, tindakan Ketua Pemuda Bersatu itu mengumumkan secara terbuka untuk bertanding di kerusi Parlimen Bagan Serai disifatkan tidak wajar. Katanya kehadiran Wan Faisal di kawasan Bagan Serai tidak mendapat mandat sama ada daripada Perikatan Nasional Negeri maupun pusat. Secara umumnya PAS kawasan Bagan Serai tidak akan memberi laluan kepada Wan Ahmad Faisal disebabkan beliau turun tanpa mandat Perikatan Nasional Negeri maupun Perikatan Nasional Pusat untuk menyatakan beliau calon di Bagan Serai, katanya menurut laporan Sinar Harian. Sementara itu, Aziz berkata pihaknya sudah menyerahkan kertas cadangan untuk PAS bertanding di kerusi Parlimen Bagan Serai kepada Presiden parti itu, Abdul Hadi Awang. Beliau berkata kepimpinan tertinggi PAS Pusat telah menerima pandangan mengenai kedudukan kerusi Parlimen itu dan mereka akan membuat keputusan terbaik untuk PAS bertanding di kerusi Parlimen Bagan Serai. Ketika ini, jentera kita sentiasa bergerak bertemu dengan masyarakat dan bukan menunggu PRU semata-mata. Jentera kita juga mencukupi untuk melaksanakan tugas, katanya. Pada 14 Mei lalu, Wan Faisal mengakui kerusi Parlimen Bagan Serai adalah dalam senarai pilihannya untuk ditandingi pada pilihan raya umum ke-15. Katanya usaha menyantuni dan mendekati pengundi di kawasan berkenaan aktif digerakkan sejak 2 tahun lalu, termasuk memberikan bantuan semasa pandemik, wabak penyakit berbahaya dan banjir. Pemuda PAS Bagan Serai sebelum ini menerusi satu memorandum mendesak Perikatan Nasional memberi laluan kepada parti itu untuk bertanding di kerusi Parlimen berkenaan pada PRU15. Tuntutan itu dibuat berasaskan fakta kukuh, iaitu antaranya PAS kawasan mempunyai bilangan jentera cawangan yang lebih kuat dan banyak berbanding parti gabungan lain. Penyandang kerusi Parlimen Bagan Serai ketika ini adalah Dr. Nur Azmi Ghazali daripada Bersatu. Seorang bekas diplomat menyifatkan pelantikan Tajudin Abdul Rahman sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia ibarat musibah susulan ahli Parlimen Pasir Salah itu dibayangi kontroversi dalam isu pelanggaran melibatkan 2 tren LRT tahun lalu. Nur Farida Muhammad Arifin daripada G25 berkata penerangan Tajudin mengenai pelanggaran itu yang menyebabkan 47 penumpang cedera parah kerana 2 tren bercium antara satu sama lain mencerminkan kredibiliti yang ada padanya. Ia amat mengecewakan pegawai diplomatik. Peluang kerjaya kami untuk dinaikkan ke jawatan duta telah dilucutkan, katanya kepada portal FMT. Nur Farida berkata kurang bijak apabila kerajaan melantik seorang seperti Tajudin yang sangat kurang berkaliber dan kemahiran diplomatik untuk jawatan itu. Lebih-lebih lagi, Indonesia adalah negara penting kepada Malaysia dan mempunyai hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Putrajaya. Terdahulu Tajudin mengesahkan beliau akan menjadi duta baru ke Indonesia. Jawatan itu kosong sejak Zainal Abidin Bakar bersara pada 4 April 2021. Ahli Parlimen kontroversi itu disingkirkan daripada jawatannya sebagai pengerusi prasarana Mei lalu, hanya beberapa hari selepas sidang medianya yang mendapat kritikan ramai berikutan pelanggaran membabitkan 2 tren LRT. Sementara itu, Fahmi Fazil daripada PKR berkata, walaupun pelantikan Tajudin bukan satu kejutan, ia masih mengejutkan memandangkan cara beliau mengawal penampilan diri pada masa lalu. Ahli Parlimen Lembah Pantai itu berkata, pelantikan bekas timbalan menteri itu akan membawa kepada spekulasi mengenai susun atur atau persefahaman yang wujud antara Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan Tajudin. Adalah suka untuk mengelak spekulasi seperti ini daripada orang ramai, katanya ketika dihubungi. Fahmi berkata, kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini sebahagian besarnya mengelak daripada meletakkan ahli politik ke jawatan diplomat. Dalam pada itu, ahli Parlimen Bayan Baru daripada PKR, Sim Zizin, menggesa Perdana Menteri menjelaskan pelantikan Tajudin sambil menambah terdapat ramai diplomat berpengalaman lebih layak untuk jawatan itu.
Rakyat telah melihat prestasi Tajuddin di Parlimen dan cara dia mengendalikan krisis LRT. Adakah dia pilihan tepat untuk jawatan penting itu? Soalnya, seorang lagi bekas diplomat, Dennis Ignatius, berkata pelantikan Tajuddin ke jawatan penting itu disifatkan sebagai memalukan. Ignatius seorang veteran yang berkhidmat di luar negara selama 36 tahun, bagaimanapun tidak terkejut dengan pelantikan itu. Hubungan politik kini lebih penting daripada integriti, kehormatan dan profesionalisme, katanya. UMNO bahagian Kuala Selangor mengeluarkan arahan kepada pemimpin parti di kawasan tersebut supaya tidak terlibat dengan program Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Ketua UMNO bahagian berkenaan, Datuk Jahaya Ibrahim berkata, pihaknya telah mengeluarkan arahan kepada kesemua kepimpinan parti 4 peringkat berhubung perkara tersebut. Sebelum itu tular di aplikasi WhatsApp berhubung surat daripada pihak Jahaya yang memberi arahan kepada kepimpinan bahagian untuk tidak terlibat dengan program melibatkan Zafrul. Saya mengesahkan surat yang tular tersebut adalah benar bagi pihak UMNO bahagian Kuala Selangor. Saya 100% menolak kehadiran beliau mengadakan program yang saya lihat merosakkan jentera Parlimen Kuala Selangor, katanya ketika dihubungi Kosmo. Jahaya berkata, gerakan tersebut didalangi anasir luar yang mahu meraih sokongan agar Tengku Zafrul bertanding sebagai calon UMNO Kuala Selangor pada pilihan raya umum ke-15. Tindakan itu menurutnya boleh memecahkan UMNO bahagian itu. Tengku Zafrul yang berstatus senator dilantik sebagai Menteri Keuangan ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin. Beliau dikekalkan dalam jemaah Menteri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sehingga kini tiada sebarang respons daripada pihak Tengku Zafrul terhadap kabar angin itu. Pada Januari, Tengku Zafrul memberitahu sebuah portal berita bahawa beliau tiada masa untuk berfikir sama ada bakal bertanding PR15 atau tidak. Beliau sebelum ini dikaitkan dengan spekulasi untuk bertanding di Parlimen Lebah Pantai dan Kuala Pilah. Pelantikan Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia sudah mendapat persetujuan daripada Presiden Jokowi, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Malah Ismail berkata, Tajuddin juga telah mendapat surat persetujuan daripada Jokowi. Dia orang politik lama dan berpengalaman. Kita tunggulah dia menjalankan tugas, katanya menurut laporan Sinar Harian. Beliau berkata demikian sebagai reaksi kepada pelantikan Tajuddin bagi menggantikan diplomat Zainal Abidin Bakar yang dilantik pada 2018 di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Mengulas mengenai kritikan daripada pelbagai pihak berhubung pelantikan tersebut, Ismail berkata, sesiapa sahaja berhak melakukannya. Sesiapa pun yang dilantik, bukan semua orang puas hati, katanya. Pelantikan Tajuddin itu sekaligus menyaksikan ahli politik dilantik sebagai duta yang lazimnya diisi oleh golongan diplomat. Sebelum ini Zahrin Muhammad Hashim yang juga ahli politik pernah dilantik sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia semasa pemerintahan Barisan Nasional. Tajuddin 74 pernah menyertai delegasi rasmi ketika lawatan kerja Perdana Menteri ke Indonesia untuk bertemu Jokowi pada November lalu. Ketika ini kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia Adlan Muhammad Syafiq mengetuai anggota kedutaan negara di sana. Peguam yang mewakili Najib Razak bertikam lidah dengan bekas pengerusi 1MDB berhubung isu dia memilih untuk tidak bertemu bekas Perdana Menteri itu secara bersemuka pada 2009. Suasana di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tegang apabila peguam bela Muhammad Syafi'i Abdullah menyifatkan saksi pendakwaan ke-15 Muhammad Baqi Saleh sebagai merajuk. Semasa perbicaraan rasuah 2.28 bilion ringgit 1MDB terhadap Najib, Syafi'i mula menggasak dalam pemeriksaan balasnya apabila Baqi mendakwa bekas Menteri Keuangan itu terlibat dalam pengurusan dana kekayaan negara Malaysia tanpa mengambil kira lembaga pengarahnya. Saksi itu menyatakan dia curiga apabila pihak pengurusan mengabaikan arahan lembaga pengarah kerana mendapat arahan daripada ahli perniagaan Low Teck Joe serta Najib. Baqi sebelum ini memberi keterangan bahawa dia mengesyaki Najib terlibat dalam transaksi tidak wajar di 1MDB dan dia tidak bertemu Najib ketika itu untuk mengemukakan kebimbangannya dengan apa yang berlaku di syarikat berkenaan. Baqi meletak jawatan pada Oktober 2009. Saksi itu juga sebelum ini memberi keterangan bahawa dia berdapati adalah di luar kebiasaan apabila Najib tidak membalas mesej khidmat pesanan ringkas yang dikirimnya kerana bimbang dengan aktiviti di luar kelaziman di 1MDB. Antara urus niaga di luar kelaziman ini ialah mengalih dana 1MDB bernilai 700 juta American dollar ke dalam akaun Goodstar Limited, sebuah entiti yang didakwa dikawal oleh Jolo. Pihak pendakwaan berhujah bahawa tindakan Jolo berkaitan 1MDB dilakukan atas kuasa Najib. Semasa prosiding di hadapan Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sequirah sekitar tengah hari, Syafi'i menggasak Baqi mengapa dia mencurigai Najib dan bukannya ahli pengurusan. Peguam pembelaan menyurut keterangan Baqi sendiri sebelum ini seolah-olah menunjukkan bahawa saksi itu lebih terkilan dengan pihak pengurusan yang tidak mengendahkan kebimbangan lembaga pengarah mengenai transaksi di luar kelaziman itu.
Syafiee berkata, anda mempunyai sebab yang kuat untuk mencurigai pihak pengurusan jenayah sebenar oleh pihak pengurusan. Apa yang anda lakukan dengannya? Dengan Perdana Menteri iaitu Najib, anda merajuk. Anda tidak mahu berjumpa dengan Perdana Menteri. Baki menjawab, merajuk adalah perkataan yang salah, tetapi anda boleh mengatakan apa sahaja yang anda mahu. Syafiee kemudian berkata lagi, sebagai pengerusi 1MDB yang bertanggungjawab, tidak kira siapa Perdana Menteri, anda beritahu Perdana Menteri secara bersemuka apa yang berlaku dalam 1MDB. Jika anda tidak melakukannya, peluang untuk memaklumkan kepada Najib ketika itu, syarikat akan bermasalah. Awak sepatutnya beritahu dia. Anda bergantung pada SMS yang mungkin atau mungkin tidak sampai kepadanya. Sebagai bekas pengerusi 1MDB, itu adalah tidak bertanggungjawab. Kemudian Baki membalas tiada komen. Pada satu ketika semasa prosiding, saksi berkata bahawa Syafiee nampaknya lebih mengenalinya berbanding dirinya sendiri. Najib yang juga ahli parlimen pekan dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 2.28 bilion ringgit dana 1MDB. Pihak pendakwaan berhujah bahawa kesalahan di 1MDB dilakukan oleh Jolo dengan restu Najib. Pasukan pembelaan mendakwa tertuduh tidak mengetahui tentang salah laku dan keseluruhan skim penyelewengan itu didalangi oleh Jolo dan beberapa ahli pasukan pengurusan dana itu. Selain bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Najib juga pernah menjadi pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB.